Buletin Didik 11 Oktober bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Airbus Malaysia dengan kerjasama Kementerian Pendidikan KPM mengadakan program di Agensi Angkasa Malaysia MAISA membabitkan murid sekolah. Program yang turut mendapat sokongan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI bertujuan meningkatkan kesedaran dan pengetahuan domen angkasa dalam kalangan murid sekolah. Program disertai 4 sekolah sekitar Banting Selangor iaitu Sekolah Kebangsaan Sungai Lang, SK Sungai Kelambu, SK Bandar Banting dan SK Sungai Manggis. Turut hadir Pengarah Bahagian Sukan, Kurikulum dan Kesenian KPM Dr. Latif Muhammad dan Ketua Pengarah MAISA Azli Kamil Napiah. Sepanjang program, murid-murid diberi pendedahan mengenai angkasa lepas dan teknologi berkaitan angkasa lepas. Airbus Malaysia turut memberi sumbangan alat tulis kepada mereka. Begitu riuh sorakan rombongan dari Thailand yang teruja dengan persembahan tarian murid Sekolah Kebangsaan Santan di Kangar Perlis menerusi program Budaya ASEAN yang berlangsung di Dewan Sekolah itu siang tadi. Rombongan lebih 50 orang itu dihadiri murid dan guru dari Wat Bangsong School, Surat Tani yang membawa bersama waris. Kunjungan mereka disambut dengan paluan kompang oleh murid tahap 2 SK Santan. Mengiring rombongan masuk ke sekolah adalah barisan murid prasekolah dan tahap 1 yang berbusana tradisional serta bertemakan jalur gemilang. Guru penterjemah dari Thailand, Cikgu Wan Latifah Wan Ismail berkata, rombongan ini diketuai Guru Besar Wat Bangsong School, Jita Kawi Kongsit. Ini adalah kunjungan pertukaran budaya kali pertama mereka ke sekolah di Perlis. I'm excited. I go to read the MC. I will learn and give it to others. Melalui program itu, kumpulan 10 murid Thailand mempersembahkan budaya mereka melalui 2 tarian tradisional negara itu. SK Santan juga mempamerkan keistimewaan budaya negara ini dengan 3 persembahan tarian. Antara yang mencuit hati adalah persembahan lagu Ikatan Asmara dan Zapin Usik Mengusik. Turut berlangsung majlis menandatangani memorandum kerjasama MOC antara kedua-dua sekolah yang disaksikan Pengarah Pendidikan Negeri Naharuddin Othman. Dalam kita melihat perkara ini, saya lebih berminat untuk melihat sekiranya berlakunya perkongsian melalui telekonferensi di antara pelajar daripada kedua-dua buah negara dan juga mungkin boleh berlakunya virtual visit. Sebagai tanda ingatan, murid dari kedua-dua negara membuat pertukaran hadiah. Mereka turut berkongsi nombor telefon dan platform media sosial masing-masing. Guru Besar SK Santan, Syalgu Yohanis Muhammad Yusof berkata, pihaknya turut merancang kunjungan budaya ke sebuah sekolah di Bangkok, Thailand pada penghujung tahun ini. 1,300 pelajar cemerlang tajaan Majlis Amanah Rakyat MARA dihantar melanjutkan pelajaran ke luar negara tahun ini. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid berkata, MARA telah membelanjakan antara 600,000 sehingga 1.2 juta ringgit untuk seorang pelajar bagi tujuan itu. Jelas beliau, pelajar terbabit dari Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang cemerlang dalam pelajaran. Menjadi harapan agar mereka dapat menyumbang kepada negara setelah tamat pengajian. Perkara itu disampaikan dalam ucapannya sempena mini karnival aspirasi keluarga Malaysia Felcra di Kolej MARA Banting Selangor. Turut hadir pengerusi Felcra Bekalan dan Perkhidmatan Sendirian Berhad Nur Azli Said serta Ketua Pegawai Eksekutif Felcra Berhad Datuk Mat Roni Zakaria. Penganjuran mini karnival oleh Felcra di seluruh negara itu adalah salah satu usaha agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk menyampaikan pelbagai perkhidmatan antaranya merangkumi pendidikan dan kesihatan kepada masyarakat di luar bandar. Seterusnya di dalam negara, 7 orang kurang upaya antara 4,067 pelajar baru yang menerima tawaran pengajian peringkat sarjana muda Universiti Utara Malaysia UUM bagi sesi 2022-2023. Mereka terdiri daripada calon lulusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM, Diploma Matrikulasi, Asasi Pengurusan UUM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STEM selain pelajar antarabangsa. Berlaku pengurangan angka pendaftaran pelajar OKU daripada 17 orang pada tahun lalu. Bagaimanapun, IPT itu komited dalam memastikan persekitaran universiti ini kondusif bagi kegunaan pelajar OKU. First choice saya nak hospitality. Kira ni macam second choice lah. Tapi dah dapat sini rezeki dekat pelancongan.
saya terima jugalah. Memang daripada sekolah menengah saya nak ambil hospitality dengan tourism ni. Tapi alhamdulillah lah rezeki kat degree kan. Tu yang saya happy sangat tu. I obviously, the preparations for being here is obviously physical and mentality that I have, even though I'm a disabled person, but I try my best to prepare as much as I can to gain my new experience here as well, insyaAllah. Persiapan saya dah sedia, dah semangat saya. Sehingga sekarang harapan saya untuk belajar rajin-rajin je lah lepas ni. Untuk rekod 47 program pengajian ditawarkan di peringkat sarjana muda di UUM. Sesi akademik ini juga menyaksikan kemasukan 205 pelajar antarabangsa iaitu peningkatan 13.97% berbanding kemasukan tahun lalu. Bersua kembali, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI dan University of Dhaka UOD menandatangani satu memorandum persefahaman MOU melalui kenyataan yang dikeluarkan oleh Pesuruhjaya Tinggi Malaysia di Dhaka. Memorandum itu adalah untuk membuka pusat pengajian Melayu di UOD. UPSI diwakili Naib Chancelornya Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mattaf, manakala Profesor Dr. Mat Akhtaruzaman mewakili Naib Chancellor University of Dhaka. Ia disaksikan oleh Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Bangladesh, Hasnah Mat Hashim. Melalui penubuhan Pusat Pengajian Melayu, ia berupaya memartabatkan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa melalui diplomasi budaya. Pusat itu juga akan mengetengahkan keunikan budaya dan tradisi Melayu yang unik selain pendidikan berkualiti tinggi. Penubuhan ini juga merupakan langkah penting untuk memperkukuh hubungan dua hala bersempena ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik Malaysia-Bangladesh. Malaysia merupakan negara majoriti Islam pertama mengiktiraf kemerdekaan Bangladesh pada 1971, diikuti hubungan diplomatik pada 31 Januari 1972. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Noraini Ahmad siang tadi menyempurnakan pelancaran Kelab Kembara KPT serta program KPT Got Talent. Ia sebagai usaha baharu merancangkan lagi aktiviti dan keterlibatan bersama ahli yang sehingga kini telah mencecah lebih 1,200 orang. Hadir sama dalam majlis yang julung kali diadakan sempena sambutan Bulan Kebangsaan sepanjang Julai hingga September lalu. Ketua Setiausaha KPT, Datuk Seri Abdul Razak Jaafar, Timbalan Ketua Setiausaha KPT, Datuk Dr. Muhammad Zabri Yusof dan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Profesor Datuk Dr. Husaini Omar. Anugerah khas Kelab KPT turut disampaikan bertujuan menghargai sumbangan beberapa ahli yang cemerlang dalam bidang seperti kesukarelawanan, agama dan sukan. Datuk Seri Noraini yang juga penaung Kelab KPT turut menerima sumbangan daripada beberapa wakil organisasi sebagai sokongan mereka dalam menjayakan aktiviti-aktiviti yang diadakan. Hospital Cyberjaya beroperasi sepenuhnya sebagai hospital awam di bawah Kementerian Kesihatan KKM sekaligus tidak diswastakan. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dalam satu kenyataan berkata, sebuah klinik kesihatan baharu turut dibuka di hospital berkenaan bagi menampung keperluan perkhidmatan kawasan sekitar. Tambahnya, pengoperasian Hospital Cyberjaya sebagai hospital pakar meja dipersetujui mesyuarat Jemaah Menteri pada Jumaat lalu. Ia akan dilaksanakan secara berfasa bermula 11 November ini dengan menawarkan 14 bidang kepakaran serta perkhidmatan kesihatan. Antara bidang kepakaran dan perkhidmatan yang ditawarkan ialah perkhidmatan kecemasan, perubatan am, pembedahan am, obstetrik dan ginekologi, pediatrik, ortopedik, psikiatri dan kesihatan mental serta pergigian. Terdahulu, Jemaah Menteri bersetuju secara prinsip dengan hala tuju pengoperasian Hospital Cyberjaya dilaksanakan melalui model kerjasama awam swasta berkonsepkan pajakan dengan terma dan syarat. Serta perbincangan terperinci diterajui oleh Unit Kerjasama Awam Swasta Jabatan Perdana Menteri.
Hospital Cyberjaya mula dibina 15 Ogos 2017 berkeluasan 5.2 hektar dengan ketinggian 9 tingkat diserahkan kepada KKM pada 15 Jun 2021. Hospital itu antara lain akan dilengkapi 288 katil, blok kecemasan dan kemudahan 1,006 parkir termasuk 790 di parkir bertingkat. Adik-adik, hari ini kita berada di Muzium Negara dan sekarang ni kita berada di Galeri A, galeri yang memaparkan sejarah awal masyarakat di Malaysia. Jadi banyak koleksi yang dipamerkan di galeri ini dan antara koleksi yang kita nak tunjukkan pada hari ini ialah di sebelah kita ni adik-adik boleh lihat loceng Donson. Loceng Donson ini merupakan artifak yang telah diwartakan di bawah objek warisan kebangsaan pada tahun 2009 di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005. Loceng gangsa ini ditemui di Kampung Pencu Muar dan kalau adik nak tahu koleksi loceng Donson ini memaparkan simbol kuasa atau status sosial kepada seseorang pemilik ataupun komuniti dan masyarakat setempat lah. Dan koleksi ini dikatakan dihasilkan sekitar 150 tahun Masihi dan loceng Donson ini juga dikatakan sama dengan loceng yang ditemui di Batabang, Kampuchea. Hampir sejuta penduduk dunia mengidap penyakit mental, namun lebih ramai lagi yang menanggungnya dalam kesepian kerana bimbang dengan stigma yang dikaitkan dengan gangguan psikiatri itu. Itu yang dinyatakan dalam laporan terbaru yang dibincangkan di Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia pada 10 Oktober. Laporan dalam jurnal perubatan Lancet membabitkan penyelidik dari 40 negara menyebut penyakit yang tidak mudah dilihat secara fizikal lazimnya mudah diketepikan. Malah di mana-mana negara sekalipun, tiada penduduk yang tidak takutkan stigma dan prejudis kerana mengidap penyakit mental. Kesengsaraan pesakit juga, kata mereka, mungkin berbeza mengikut negara. Contohnya, di negara miskin, tiada rawatan psikiatri disediakan. Manakala ada negara yang menjadikan sakit mental sebagai stigma budaya, malah ada individu yang terjejas punca rezeki. Ada juga yang dinafikan hak mengundi, berkahwin atau mewarisi harta. Profesor Psikiatri Community dari King's College London, Graham Thornycroft berkata, kira-kira 970 juta orang di dunia didapati memerlukan rawatan. Kira-kira 1/3 mengidap depresi, 1/3 lagi mengidap keresahan, malah 0.5% daripada setiap penduduk dunia berdepan gangguan bipolar. Justru tegasnya gangguan mental bukanlah asing tetapi sebenarnya satu kebiasaan dalam kalangan kita dan diskriminasi ini wajar dihentikan segera. Dalam pada itu, idola generasi muda Selena Gomez mengumumkan dokumentari baru berkisarkan perjalanan kesihatan mentalnya. No one cares about what you're doing. It's about who I am. Being okay with where I am. I am grateful to be alive. Selena Gomez, My Mind and Me, menyaksikan perjalanannya di kemuncak kerjaya diuji apabila dikesan mengidap penyakit lupus. Sisipan suka duka itu akan ditayangkan sepenuhnya di platform penstreaman digital mulai 4 November nanti. Gomez pernah mengumumkan berehat daripada dunia seni pada 2014 untuk menjalani rawatan kemoterapi dan rehabilitasi akibat penyakit yang dihidapinya itu. Lebih 10,000 penonton hadir menyaksikan konsert Super Junior Super Show 9 di Ibu Negara semalam. Kehadiran 8 anggota kumpulan itu jelas berjaya mengumbat kerinduan peminat di Malaysia dan terbukti masih diminati ramai selepas kira-kira 9 tahun tidak berkunjung ke sini. Mula beraksi pada 2005, tenaga SJ dibentas juga masih berbisa seperti tidak dimamah usia. Ketika memberikan ucapan, salah seorang anggotanya, Shindong, mengakui agak risau mengenai penerimaan peminat terhadap kunjungan mereka kali ini. Namun semua kebimbangan itu hilang apabila lokasi konsert dipenuhi peminat yang juga digelar ELF dari segenap sudut. Mereka mempersembahkan 26 lagu pelbagai rentak dalam konsert hampir 3 jam itu.
Terdahulu pada 2020, Super Junior tidak dapat beraksi di Malaysia seperti yang dijadualkan untuk jelajah Super Show 8 akibat pandemik COVID-19. Sukan, kejayaan skuad bawah 16 tahun negara layak ke pusingan akhir Piala Asia bawah 17 membuktikan Malaysia tidak ketandusan bakat dalam melahirkan barisan pelapis. Begitupun bagi Ketua Jurulatih Osmera Umaro, bakat pemain muda perlu diasah dengan betul bagi memastikan laluan karier mereka tidak tersasar. Osmera merumuskan kejayaan anak buahnya yang sebahagian besar dari Akademi Mokhtar Dahari AMD di bawah Program Pembangunan Bola Sepak Kebangsaan NFDP. Adalah hasil daripada proses jangka panjang dilalui bakat muda di bawah program tersebut. Selain itu, sokongan padu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Majlis Sukan Negara MSN, ibu bapa, peminat dan pihak sekolah turut memainkan peranan. Malaysia layak ke Piala Asia B17 2023 selepas mengungguli kumpulan B dengan 10 mata. Hanya 10 juara kumpulan dan 6 pasukan naik juara kumpulan terbaik layak ke pusingan akhir. Paling mengujakan, kejayaan skuad negara menewaskan tuan rumah Indonesia 5-1 pada aksi terakhir kumpulan. Meskipun lawan memiliki kelebihan dengan mengharapkan keputusan seri untuk marah, Osmera nekat mahu memastikan skuad B16 membuat persiapan rapi sebelum menghadapi kejohanan itu yang bakal berlangsung pada Mei 2023. Untuk tim ni walaupun cemerlang yang kita nampak sekarang cemerlang, tetapi sebenarnya daripada pada pandangan saya masih banyak lagi aspek kita perlu baiki. Salah satu cara yang terbaik adalah game-game pendedahan di menentang tim-tim yang lebih kuat lah. Mungkin kita kena buat camp di Timur Tengah, di Jepun. So dapatkan lagi pemain-pemain ni game-game yang intensiti dia sama seperti di competition yang baru-baru ni. Malaysia antara 4 negara yang membawa cabaran Asia Tenggara ke pusingan akhir. Ini kali ke-6 skuad muda kebangsaan layak selepas kali terakhir melakukannya pada edisi 2018 selaku tuan rumah. Pencapaian terbaik skuad kebangsaan pada saingan berprestij itu adalah pada edisi 2014 apabila layak ke suku akhir sebelum tewas nipis 1-2 kepada Australia. Tiada sambutan besar-besaran namun kehadiran ahli keluarga yang menunggu kepulangan skuad bawah 16 tahun negara di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA semalam tetap meriah. Apa yang pasti, suasana cukup ceria ketika ahli keluarga menyambut kepulangan wira-wira muda negara selepas pesawat dinaiki mereka dari lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia tiba di KLIA pada jam 7.25 malam. Bagi ketua pasukan Danish Daros, semangat berpasukan dan mengikut segala perancangan jurulatih intipati kejayaan skuad negara. Danish yang beraksi di bahagian pertahanan turut berkongsi cerita selepas kemampuan pasukan negara mula dipertikaikan apabila sekadar seri 1 sama menentang pasukan terlemah Guam pada perlawanan kedua kumpulan B. Lawan dengan Guam tu coach letak campur mix orang macam bagi peluang untuk player lain main lah. Untuk kami all out untuk lawan dengan UAE lah. Percaturan Ketua Jurulatih Osmera Umaro nyata menjadi apabila Malaysia menewaskan UAE 3-2 pada perlawanan ketiga sebelum mengejutkan Indonesia pada aksi terakhir kumpulan. Terdahulu, tuan rumah itu membuka kempen kelayakan dengan kemenangan besar 14-0 ke atas Guam. Alhamdulillah, kami menang
dan layak ke Piala dan Champ Group Team B lah. Dan game lawan Indonesia tu kami main all out lah sampai habis lah. Kekecewaan tuan rumah berterusan gagal menempatkan diri dalam kelompok 6 pasukan terbaik di tangga kedua kumpulan lalu tersingkir. Hoki Piala Tun Razak, saingan wanita kumpulan B menuju ke muncak menyaksikan Pahang muncul juara kumpulan menewaskan Singapura 5-0. Pahang menepati ramalan selaku pasukan pilihan apabila mudah menjinakkan Singapura pada aksi sebelah pagi. Nyata kekuatan jago pantai timur ini ditunjangi dua tonggak, Nuraini Abdul Rashid dan Nuramirah Syakirah Zulkifli. Membuka jaringan pada minit ke-29, Nuraini menampilkan ketajaman tindakan penyudahnya apabila mencipta hat-trick menerusi gol minit ke-33 dan 34. Manakala Syakirah melengkapkan kemenangan 5-0 Pahang menerusi dua jaringan pada minit ke-38 dan minit-minit akhir permainan. Kejayaan ini membolehkan Pahang mara ke aksi round robin dan diletakkan dalam kumpulan super bersama dua pasukan terbaik setiap kumpulan iaitu Selangor, Melaka dan Pulau Pinang. Manakala Singapura layak ke kumpulan tempat ketiga dan keempat pusingan round robin bersama Kuala Lumpur, Terengganu dan Angkatan Tentera Malaysia. Kejohanan Dunia Bola Sepak Gaya Bebas yang berlangsung di Croatia mengakhiri Buletin Didik malam ini. Saya Zaidi Zubir, salam hormat dan Assalamualaikum.